ke Selamat Pagi Malaysia di studio di mana kita akan pada pagi ini membincangkan tentang politik tanah air. Jarang sekali kita berbincang berkaitan dengan situasi politik negara dalam siaran Selamat Pagi Malaysia, tapi kali ini disebabkan oleh isu ini menjadi suatu yang masih lagi berlega di minda rakyat, masih lagi menimbulkan tanda tanya. Kupasannya harus kita lakukan bersama dengan seorang yang sememangnya memerhati keadaan politik dan sentiasa juga memberikan kupasan-kupasan akademik beliau. Kita bersama dengan Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan bahagian politik dan polisi awam Sekolah Perdana Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. kerana sudi bersama kami di studio. Terima kasih kembali. Dr. Mazlan, kalau kita melihat situasi politik tanah air, sememangnya masih ada banyak yang perlu kita persoalkan. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Alhamdulillah tidak akan berlakunya darurat. Titah Yang di-Pertuan Agong telah pun muktamad dalam soal ini dan kita dapat melihat kebijaksanaan baginda dalam melafazkan titah ini. Mengapa boleh sampai jadi begitu di mana dilaungkan darurat politik dan sebagainya? Rakyat pun tidak pernah dengar tentang darurat politik ini. Mengapa boleh sampai ke tahap di mana kecenderungan pemimpin-pemimpin negara ke arah mencetuskan darurat? Ya, sebelum ni kita tidak pernah mendengar istilah darurat politik. Tetapi yang pasti di dalam perlembagaan menurut perkara 40 yang dibaca bersama perkara 150 bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat setelah baginda berpuas hati bahawa ada beberapa perkara yang boleh mengancam negara. Antaranya adalah berlakunya ketidaktenteraman awam, yang kedua berlakunya isu-isu ekonomi yang boleh menjejaskan negara dan juga perkara yang berkait dengan keselamatan. Jadi apabila cadangan ini telah dikemukakan oleh Kabinet dan Perdana Menteri, menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat, kerana ada sebahagian daripada mereka berpandangan sekiranya darurat ini dilaksanakan boleh memberi kesan kepada negara dari sudut ekonomi dan beberapa perkara yang lain. Bagaimanapun nampaknya banyak pihak menarik nafas lega apabila Seri Paduka Baginda telah setelah berbincang dengan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan keputusan dititahkan oleh Seri Paduka Baginda bahawa tidak ada keperluan untuk diadakan darurat pada hari ini, tetapi di dalam titah tersebut Seri Paduka Baginda menyarankan kepada ahli-ahli politik supaya mereka melakukan satu usaha untuk meredakan politik ini. Kerana politik Malaysia hari ini begitu panas sekali. Keadaan yang panas ini diburukkan lagi dengan COVID-19 yang sekarang ini nampaknya meningkat. Di mana kes-kes telah pun mencecah 1,000 dan ini nampaknya memberi petunjuk bahawa negara kita di dalam situasi yang agak sukar. Maka sekiranya tidak ditangani segera, dia boleh membawa perkara yang tidak begitu baik pada negara. Jadi banyak pihak telah menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda kerana di atas keprihatinan dan juga ketelitian Seri Paduka Baginda dengan membawa perbincangan dengan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ini sebenarnya telah memberi petunjuk kepada kita bahawa raja-raja telah memainkan peranan sebagai institusi yang menjadi pengimbang, semak dan imbang di dalam negara kita. Saranan di dalam titah Seri Paduka Baginda itu yang menjadi sebenarnya asas perbincangan kita pada hari ini, iaitu ahli-ahli politik perlu ketepikan permusuhan, persekiantaan dan sebagainya, dan berhentikan berpolitik
bekerja dengan cara yang boleh mensejahterakan rakyat. Tetapi adakah dalam keadaan sekarang ini pada pendapat doktor, ahli-ahli politik dari pelbagai parti ini mampu untuk bekerjasama kerana dilihat ada pencaturan ke arah itu dan ke ini yang sentiasa menimbulkan keresahan apabila kita membaca kerana kita rakyat biasa dan tindakan mereka di sana akan mengganggu sedikit sebanyak perjalanan hidup kita. Adakah ahli-ahli politik ini sedar tentang keadaan rakyat jelata sebenarnya? Ya, kalau kita rujuk kepada perenggan 45 perenggan 6, Tuanku ada menyebut tentang saranan supaya ahli-ahli politik supaya mereka dapat duduk bersama. Kerana Tuanku mengatakan bahawa COVID-19 yang wujud sekarang ini dapat ditangani dengan baik oleh pihak kerajaan. Tetapi keadaan pertarungan politik yang kita lihat semenjak krisis politik yang berlaku pada awal Mac yang lalu nampaknya berterusan. Maka adakah ahli-ahli politik ini sebenarnya boleh untuk mereka duduk semeja? Saya sebenarnya yakin kerana kita lihat setakat ini dua parti iaitu UMNO dan juga DAP mereka telah menyambut baik hasrat ini, di mana UMNO sendiri telah pun menyatakan bahawa disarankan supaya mereka melakukan gencatan politik buat masa ini, dan DAP mengatakan parti itu bersedia untuk berbincang. Mungkin yang kita faham adalah rekonsiliasi yang boleh diadakan antara parti-parti politik. Dan semalam kenyataan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub sendiri mengatakan bahawa mereka bersedia untuk datang bertemu dengan Perdana Menteri untuk berbincang apa-apa perkara yang boleh mewujudkan satu suasana di mana antara kerajaan dan pembangkang boleh bekerjasama. Dan nampaknya selepas saranan Tuanku ni, banyak pihak nampaknya memberikan petunjuk yang positif. Inilah sebenarnya yang mengembirakan rakyat, kerana pada hari ini rakyat apabila semalam Datuk Seri Sabri mengumumkan bahawa PKP ini dilanjutkan lagi untuk 2 minggu. Keresahan rakyat patuh kepada arahan ini, tetapi pada masa yang sama keresahan rakyat kerana di luar sana kita lihat banyak orang-orang yang sangat bergantung kehidupan sosioekonominya apabila PKP ini banyak menjejaskan sumber pendapatan dan peluang-peluang mereka dari sudut ekonomi. Kita mengharapkan penyelesaian politik seperti ini secara tidak langsung akan memberi fokus kepada kerajaan untuk tangani COVID-19 ini dengan segera supaya ekonomi kita bertambah baik dan peluang untuk rakyat mencari pendapatan akan bertambah baik. Sekiranya dua parti yang doktor sebutkan tadi, UMNO dan juga DAP, yang kedua-duanya mempunyai jumlah kerusi terbanyak di dalam parlimen, mampu untuk bekerjasama, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat cara di mana mereka dua ini bersengketa sekian lama, adalah agak sukar untuk membayangkan ke arah itu. Apakah yang perlu terjadi untuk kedua parti besar ini di dalam parlimen, DAP dan juga UMNO, melakukan rekonsiliasi seperti yang disebutkan oleh doktor tadi? Memang kita berasa agak luar biasa juga sebuah parti yang tegas seperti DAP ini dalam perjuangan politik mereka antara parti yang kehadapan dalam menyuarakan hasrat untuk melakukan usaha ke arah rekonsiliasi ini. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah, selepas darurat ekoran peristiwa 13 Mei dahulu, almarhum Tun Razak berjaya menyatukan parti-parti pembangkang, khususnya gerakan masa itu PAS, SUPP, PPP dan banyak parti-parti pembangkang pada masa itu telah bersama melakukan usaha rekonsiliasi ini sehingga akhirnya ditubuhkan Barisan Nasional pada tahun 1974.
politik Malaysia yang kelam pada era lewat 60-an menjadi begitu damai sekali. Pada awal 70-an, pada masa itu dilaksanakan dasar ekonomi baru, dan melalui politik yang damai ini, Tun Razak pada masa itu telah berjaya menyusun semula sosioekonomi negara kita ini, sehingga hari ini Malaysia antara negara yang dipandang tinggi oleh dunia adalah hasil daripada perjuangan Tun Razak dan juga usaha dan iltizam parti-parti politik yang ada pada masa itu, termasuklah yang keras pemusuhannya seperti PAS dengan UMNO pada masa itu. Mereka sanggup untuk bersama pada masa itu, sehingga DEB ini akhirnya menjadi satu proses socio-engineering yang dapat mengubah landscape negara kita, sehingga Malaysia ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia ini. Dia melihat kepada sejarah, perkara ini boleh berlaku. Boleh berlaku dalam siasat politik. Namun itu satu perkara kalau kita lihat pada parti-parti yang bersengketa, yang sememangnya pembangkang dan sebahagian daripada kerajaan sekarang. Bagaimana pula dengan parti-parti yang sedia ada dalam kerajaan? Dilihat seolah-olah ada sedikit kecelaruan dalam mesej yang disampaikan oleh parti-parti yang wujud dalam kerajaan yang membentuk Perikatan Nasional. Ya, pada masa ini kita lihat ada seolah-olah antara UMNO dengan Bersatu ada sedikit perbezaan pandangan. Sehingga ada ura-ura menyatakan UMNO akan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Sehingga kan Ketua Pembangkang dalam sebulan lepas telah membuat pengumuman bahawa mereka mempunyai majoriti di parlimen. Dan sekali lagi saya melihat Seri Paduka Baginda pada kali ini memainkan peranan sebagai institusi semak dan imbang. Di mana ketelitian tuanku dalam menilai suasana ini sebenarnya menjadikan negara kita Malaysia ini, meskipun kita berdepan dengan situasi yang sukar, dengan COVID-19, peningkatan kes, isu-isu berkait dengan ekonomi, tetapi suasana itu dapat dikendurkan. Suasana ketegangan itu dapat dikendurkan dan memberi peluang kepada parti-parti politik ini untuk sama-sama berbincang. Dan kita sebenarnya akan berdepan dengan sidang parlimen. Tidak lama selepas ini, di awal November ini, barangkali ada perkara yang ahli-ahli politik boleh fikirkan bersama. Mungkin Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri boleh memanggil Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar untuk duduk berbincang, dan dari segi track recordnya saya lihat Datuk Seri Anwar adalah orang yang sangat terbuka sebenarnya untuk membuka apa-apa ruang dalam perbincangan politik demi untuk kestabilan dan juga kepentingan negara. Dan saya yakin mungkin melalui perbincangan ini kerajaan dapat kekal stabil untuk menguruskan perkara yang akan kita lalui. Baik, itu adalah seperkara lagi yang harus kita bincangkan, kepimpinan, di mana kita lihat dalam ulasan tentang kepimpinan Tun Razak tadi, tanpa Tun Razak tidak mungkin akan berlakunya satu situasi di mana semua parti-parti yang bersengketa mampu untuk bersama dan membentuk Barisan Nasional. Begitu juga kalau kita lihat kepimpinan Tun Abdullah Badawi, satu ketika menang besar dalam pilihan raya, mempunyai sokongan yang begitu hebat daripada kalangan rakyat dan juga pemimpin-pemimpin parti-parti pembangkang. Tetapi dalam situasi sekarang, siapa yang dilihat sebagai pemimpin utama? Adakah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup untuk membawa semua parti-parti yang bersengketa ini bersama? Ataupun perlukah ada satu jalan lain? Silakan. Saya sebenarnya dalam pemerhatian terhadap politik hari ini, saya yakin kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, walaupun beliau mendepani cabaran sekarang di mana majoriti yang dimiliki oleh Kerajaan Perikatan Nasional sangat tipis. Dan kita lihat kemunculan Datuk Seri Anwar yang mungkin nampaknya boleh mengenengahkan dirinya sebagai kepimpinan. Tetapi saya lihat ada satu tokoh sekarang yang sedang mencuri tumpuan, iaitu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Nampaknya tokoh ini dari UMNO, tetapi nampaknya beliau
muncul dalam suasana politik yang sedang tegang ini, tetapi beliau menzahirkan rasa prihatinnya kepada institusi demokrasi, kepada suasana politik. Nampaknya barangkali Tengku Razali boleh menjadi orang tengah di antara dua pemimpin ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Anwar, untuk mungkin dapat duduk semeja berbincang, mencari suatu hala tuju ataupun mencari satu penyelesaian kepada keadaan yang berlaku ini. Dan saya yakin tiga orang pemimpin ini, Tengku Razali Hamzah, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Anwar, tiga pemimpin yang saya lihat nampak begitu besar peranannya dalam politik Malaysia pada hari ini. Doktor, setakat ini pelbagai pakej rangsangan telah diumumkan oleh pihak kerajaan, penjana, prihatin tambahan dan sebagainya. Semuanya adalah pakej-pakej yang besar, pakej-pakej ekonomi yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Betul. Dan sekarang ini kita bergerak ke arah pengumuman Belanjawan 2021 di mana dijangka akan terus diumumkan pakej-pakej untuk membantu rakyat. Ya. Tapi bersidangnya Parlimen pada 2 November menimbulkan satu tanda tanya di mana adakah ketegangan-ketegangan yang kita sebutkan tadi ini akan terus berlanjutan sehingga 2 November, dan meskipun dilihat seolah-olah ada gencatan politik pada ketika ini, pada tanggal 2 November itu, apakah jangkaan Dr. Mazlan sendiri, akan berlakukah suatu pergelutan dalam Parlimen itu? Ya, ramai pihak pemerhati politik mengatakan sesuatu yang besar akan berlaku pada 2 November ini. Mungkin mereka membayangkan suasana akan wujudnya undi yang tidak mencukupi untuk kerajaan meluluskan undang-undang berkaitan belanjawan ini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saya sangat yakin kerana kerajaan Tan Sri Muhyiddin sepanjang daripada awal Mac sehinggalah tamatnya selepas bulan September, telah banyak memberikan pakej-pakej ekonomi yang sebenarnya mengembirakan rakyat. Antaranya moratorium itu. Saya sendiri sebagai pegawai kerajaan cukup dibantu dengan polisi ini. Di mana dalam PKP yang begitu lama itu kita dapat sikit sebanyak menambahkan tunai yang ada untuk saraan hidup kita. Dan saya lihat banyak pakej-pakej yang telah kerajaan berikan kepada rakyat yang banyak sebenarnya membantu. Dan saya yakin belanjawan ni pada 2 November bermula sidang Parlimen selama 27 hari ini. Kita sebenarnya melihat agenda untuk negara untuk tahun hadapan 2021. Saya yakin selepas Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di dalam titah baginda yang begitu penting 2 hari lepas, titah itu adalah satu titah yang datang daripada tulus hati Seri Paduka dan juga Raja-Raja Melayu ini, memberi harapan yang begitu besar kepada ahli politik supaya dapat kiranya mereka mengendurkan ketegangan ini. Mesejnya adalah perlu ahli politik ini mempertimbangkan kepentingan negara dalam sidang ini, iaitulah belanjawan untuk tahun 2021. Dan saya yakin di dalam belanjawan ini akan ada pakej-pakej yang lebih baik untuk membantu rakyat. Dalam suasana yang sukar ini, saya yakin selepas nasihat yang tulus daripada Seri Paduka Baginda ini akan melenturkan hati-hati ahli-ahli politik. Ahli politik pun seperti orang lain juga, mereka ada jauh di sudut hati mereka ini. Mereka juga mahu melihat negara kita ini kekal stabil, maju dan menjadi tempat yang damai untuk didiami oleh rakyat di rantau ini. Kita tidak mahu situasi seperti yang berlaku di Amerika Syarikat berlaku di sini, di mana Demokrat di Senate, Demokrat di House of Representatives tidak mahu meluluskan belanjawan untuk bergerak ke rakyat, iaitu belanjawan yang berjumlah 180 trilion tidak mahu diluluskan. Namun kita dapat lihat ahli-ahli politik tidak kira di mana mereka berada, hidup agak senang. Mungkin keadaan-keadaan
CMCO ni tidak begitu mengganggu ekonomi ahli-ahli politik ini. Sebab itu rakyat begitu resah melihat keadaan ini, dan semoga mereka boleh untuk bekerjasama meluluskan satu belanjawan yang akan terus membantu rakyat. Bergerak ke hadapan selepas tempoh belanjawan ini, selepas diumumkan belanjawan ini. Bagaimana untuk kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Parti Perikatan Nasional bergerak ke hadapan, kerana keadaan negara bukanlah tidak stabil, tetapi dilihat berehat seketika daripada semua aktiviti ekonomi seperti sedia kala. Begitu juga dengan keadaan di seluruh dunia. Jadi apakah hala tuju untuk kepimpinan Perikatan Nasional dan kerajaan bergerak ke hadapan selepas belanjawan 2021? Ya, saya sebenarnya melihat cabaran yang dihadapi oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini, mereka memiliki sokongan yang sangat majoriti yang sangat tipis di parlimen ini. Apabila sesebuah parti itu mempunyai majoriti yang tipis, maka akan berlaku ketidakstabilan di situ. Boleh tergugat sebuah kerajaan itu kerana pembangkang yang begitu kuat. Mereka mungkin boleh melakukan satu gerakan yang mungkin boleh meruntuhkan sebuah kerajaan yang lain. Maka dalam situasi ini, pada saya politik muafakat itu, pemufakatan politik itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh ahli-ahli politik. Kita mungkin boleh membuang budaya pertarungan politik. Pertarungan politik ini kadang-kadang memberi mesej kepada rakyat bahawa ahli politik hanya memikirkan survival dan juga kepentingan mereka saja. Tetapi sekiranya kita membudayakan muafakat politik, kita lihat di Indonesia contohnya, dalam pilihan raya presiden beberapa ketika dahulu, lawan kepada Presiden Widodo itu sendiri telah dipilih menjadi sebahagian daripada kabinetnya. Ini sesuatu realiti politik yang saya lihat sangat maju di Indonesia. Barangkali negara seperti Thailand juga, saya lihat demokrasi mereka ni nampaknya lebih maju. Kematangan mereka itu, bukan saya menidakkan ahli politik di Malaysia, tetapi saya menilai sebagai pemerhati politik, politik itu keterlaluan di negara kita. Maka pada saya, selepas kita menghadapi cabaran besar ini, COVID-19, dan pada masa yang sama kita berdepan dengan kemelut politik yang berpanjangan ini, apakah kiranya ahli-ahli politik ini membudayakan satu budaya politik baru, iaitu dengan mereka duduk di meja bulat dan berbincang. Mungkin boleh ditubuhkan kerajaan rakyat, people government, bukanlah sesuatu idea yang lapuk. Satu perkara yang boleh barangkali menganjurkan politik Malaysia ini kepada satu era yang nampaknya yang mungkin akan menjadikan negara ini lebih baik. People government ini bukan satu mustahil yang boleh dicapai di negara kita, sekiranya ahli politik sanggup untuk ubah budaya politik pertarungan itu kepada politik pemufakatan. Kita ada beberapa minit lagi, Doktor. Ingin saya bertanya tentang sesuatu yang sememangnya agak hangat. Di Amerika Syarikat, contoh yang sama tadi, kita tidak pernah dengar Demokrat melompat menjadi Republican ataupun Republican melompat menjadi Demokrat. Dan salah satu daripada kebaikan yang disebutkan daripada situasi darurat tadi adalah untuk membawa ke hadapan undang-undang untuk mencegah lompat-lompat parti ini. Pandangan Doktor tentang bagaimana dengan tiadanya budaya ini, kita boleh ada sedikit keamanan dalam senario politik, kurangkan apa yang disebutkan oleh Doktor tadi. Ya, itulah budaya satu sudut yang agak kurang baik di negara kita ini, budaya politik lompat-melompat ini. Kita jarang mendengar ini berlaku di negara-negara maju yang lain. Tetapi melompat parti ini adalah satu budaya yang sebenarnya tidak bermoral. Dari sudut etika dan juga dari sudut erti demokrasi itu sendiri, ia tidak begitu mendapati. Mungkin pada masa akan datang selepas rekonsiliasi ini dapat diadakan, barangkali mungkin ahli-ahli politik boleh duduk bersama, boleh menyemak kembali dari sudut undang-undang dan perlembagaan untuk barangkali dibuat akta untuk mencegah
lompat-melompat ini kerana bukan setakat menyusahkan negara, rakyat dan negara, malah merugikan masa. Kita lihat banyak yang baru-baru ini pilihan raya di Sabah terpaksa dilakukan, dan selepas pilihan raya bukan setakat kenangan yang mereka bawa, tetapi virus dibawa balik ke Semenanjung sehingga kes sekarang menjadi agak tidak terkawal, meningkat, dan kita mengharapkan perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Utamakan rakyat dan negara, itu yang kita harapkan daripada ahli-ahli politik kita. Mungkin saranan terakhir Doktor kepada mereka yang sedang menonton siaran ini, harapan kami semoga ada ahli politik yang menonton sama. Saranan kepada mereka yang bakal bersidang 2 November ini. Saya mengharapkan jauh di sudut hati saya sebagai pemerhati politik ini supaya dapat melihat dalam ruang yang terdekat ini adanya perubahan budaya daripada politik pertarungan kepada politik muafakat ini. 2 November bermula sidang parlimen yang selama 27 hari yang sebenarnya dalam erti kata yang sebenarnya menentukan masa depan negara kita untuk setahun lagi. Maka kita harap supaya sidang ini akan berlaku dengan aman dan damai, dan bajet belanjawan untuk tahun hadapan ini dapat diluluskan dengan konsensus oleh ahli-ahli parlimen yang akan bersidang nanti. Terima kasih Dr. Mazlan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan itu dia sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di Selamat Pagi Malaysia, itu perbincangan politik yang agak menyeluruh tentang keadaan politik semasa. Mungkin kita harus lakukan lebih daripada apa yang kita buat sekarang ini. Kita utamakan rakyat dan negara, itu adalah yang paling penting melihat kepada senario sekarang dan juga senario sedunia. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang tenang, yang begitu tenang sekali melihat keadaan ini. Kalau kita lihat situasi di negara jiran memang lain sekali. Tapi di Malaysia, alhamdulillah, semua rakyat kita tenang dan menerima baik apa yang berlaku dengan minda yang tenang dan hati yang terbuka. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Kita berehat sekali.